Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Dan juga saya Anim Izzati bersama dengan anda untuk 1 jam ini. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang kita akan bawakan 14 Disember 2021 bersamaan dengan 9 Jamadil Awal. Dan kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Hari ini kita akan berkongsi di awal nanti untuk lintas langsung dari PRN Sarawak. Hari ini merupakan hari mengundi awal untuk lebih 23,000 orang yang bakal turun padang dan mengundi bagi kepimpinan selepas ini. Dan ia membabitkan lebih kurang 10,498 anggota dan melibatkan 69 kawasan DUN. Pasti memberikan impas selepas kita mengetahui keputusan di Melaka. Ini juga mungkin barangkali menjadi indikator bagaimana dengan corak ataupun pola pengundian untuk PRU yang akan berlangsung dijangka pada tahun hadapan. Baik, ini gambarannya yang mana kita post di hari bahawa mungkin kita perlu cetuskan mood untuk keluar membuat undi. Betul. Supaya kita dapat memberikan ini suara demokrasi, ini suara gambaran politik semasa. Dan apakah yang insiden yang berlaku ketika ini memberikan impak juga kepada minat kepada penduduk untuk keluar mengundi. Ya, dan pastinya pergerakan SOP dan sebagainya, pematuhan dari segi keselamatan dan sebagainya, ianya berbeza daripada PRN Melaka. Kerana kita tahu mereka masih lagi berada pada fasa pemulihan negara, fasa 3. Jadi beranjak kepada keadaan-keadaan untuk berkempen pun tidak dibenarkan untuk merentas negeri dan sebagainya. Jadi SOP lebih ketat dijalankan bagi memastikan tiada penularan pula yang berlaku. Harapkan yang terbaik untuk PRN Sarawak. Kita akan bersama dengan salah seorang wartawan kami di sana nanti untuk meninjau keadaan katanya berada di IPK Kuching Sarawak. Dan sebenarnya itu 3 pun diterima berkampung di sana memberikan anda liputan yang terkini. Dan salah seorang daripada kru kita, Syafiq Zakaria, setiap hari katanya makan dabai. Makan dabai? Ya, pernah. Kita selalu makan mi kolok je. Mi kolok. Lagi apa? Apa lagi yang suka tentang Sarawak? Mi kolok, lagi ada pucuk kuih. Ke? Dabai tu apa? Dabai tu macam buah dia, tapi kena pandai makanlah. Oh, okey. betul. Dan perkataan Sarawak yang paling anda suka apa ni? Anok. Manok. Penerbit kita bisik kat telinga saya. Anok saya ingat manok. Okay, ayam. Okey, tapi saya suka perkataan berjarah. Berjarah apa? Berziarah. Oh, okey. berziarah. Jadi maksudnya kelembutan mereka itu sangat unik ya, Sarawak. Betul. Dialek mereka, kelembutan mereka, cara mereka melontarkan perkataan. Kadang-kadang kita pun sendiri cuba untuk memahami satu persatu, tapi kita sukakan kepelbagaian yang mungkin kita terima. Itu dia, kita akan bersama dengan Amirul yang kini berada di lapangan, iaitu di IPK Kuching Sarawak. Jom untuk kita meninjau bersama-sama situasinya, silakan Amirul. Amirul. Silakan Amirul, untuk liputannya. Terima kasih rakan tugas JMHI, Fitri dan juga Anim. Jadi berkenaan hari ini proses pengundian awal di mana seramai boleh saya maklumkan 23,043 pengundi yang akan mengundi awal membabitkan 69 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN bagi pilihan raya PRN Sarawak ke-12. Dan juga itu pengundi di awal ini membabitkan 10,458 anggota dan pegawai polis serta pasangan, manakala bakinya membabitkan anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dan saya maklumkan di sini di mana pusat pengundian awal di seluruh negeri Sarawak membabitkan 85 pusat mengundi awal dengan 111 saluran yang disediakan. Selain itu, daripada makluman yang diberitahu oleh Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta, di mana pusat mengundi awal ini terdiri daripada Dewan di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD serta rumah-rumah Satuan Keluarga Polis Perkap di IPD, pusat sumber, bilik rekreasi, bilik mesyuarat dan sekolah. Dan sepanjang proses pengundian awal ini boleh saya kongsikan juga di mana pematuhan kepada garis panduan pencegahan COVID-19 di bawah Pembelaan Pemulihan Negara PPN yang berkuat kuasa seperti penjarakan fizikal, makan pelitup muka, sanitasi tangan, saringan suhu badan dan juga merekodkan kehadiran akan dilaksanakan. Untuk makluman anda, hanya 13 DUN yang tidak terbabit dalam proses pengundian awal ni, antaranya DUN Demak Laut, Sadong Jaya, Krian, Semop, Jemoreng, Ngemah, Bukit Asik, Baleh, Murum, Kemena dan Pujut. Dan bagi hari ini seramai 552 di IPK Kuching Sarawak
seramai 5,522 anggota polis yang akan ditugaskan pada hari mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Sarawak. Dan di sini saja seramai 827 anggota membabitkan 9 anggota yang bertugas untuk pengawal selamatan dan juga 30 petugas SPR untuk memantau proses pengundian awal sepanjang di IPK ini. Pusat pengundian awal di IPK ini dibuka pada jam 7.30 pagi tadi, di mana di sini saja hanya membabitkan 3 dun, iaitu Dun Satok, Dun Tupong dan Dun Samariang. Dan di sini menyediakan 4 saluran undi, di mana ada juga di kemah disediakan di sini dengan petugas SPR mengenakan PPE untuk melakukan proses sanitasi di proses tempat pengundian ini. Dan selain itu juga bagi proses pengundian awal ini saya maklumkan juga di mana seramai 1,200 individu untuk memohon undi pos bagi PDRM dan hanya 705 permohonan undi pos diluluskan. Dan saya rasa itu saja perkongsian yang boleh saya maklumkan kepada anda bersama MHI. Kembali bersama rakan tugas Fitri dan Anim di sebelah. Silakan. Baik, terima kasih bro. Ya, dan kita harapkan yang terbaik juga bagi kru-kru TV3 yang berada di sana, berkampung di sana untuk menyaksikan pilihan raya negeri Sarawak ke-21. Dan kita harapkan yang terbaik pastinya untuk keluar mengundi satu hal, satu lagi pematuhan SOP yang perlu diperketatkan pelaksanaannya insya-Allah. Menarik, hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda semua di MHI. Selain daripada PRN tadi, kita nak kongsikan juga the legendary, the one and only Fauziah Ahmad Daud. Itu kita dia, akan bintang bawakan yang nanti. bersinar kerana legasi yang menyerah ya. Ayahnya, bondanya memang bakat seni darah yang mengalir dalam badan itu darah seni kan, yang mungkin bagaimana agaknya pandangan beliau untuk kita kongsikan dengan keadaan industri sekarang ni dan juga pelapis-pelapis yang mungkin mewarnai industri lakonan. Dan beliau bukan sahaja hebat dalam bidang lakonan, tetapi juga antara ikon dalam program Melodi. Ya, betul. Memang betul menguji kredibiliti ya. Dan beliau antara fenomena yang semua orang kagumi bakat nyanyian, lakonan dan juga karisma dalam memukau audiens ketika beraksi di layar perak dan juga di pentas. Ya, kita akan bersama dengan beliau secara maya insya-Allah di akhir rancangan nanti. Teruskan bersama dengan kami. Kalau mungkin ada kesempatan nanti kita buka talian kepada anda peminat-peminat Oji Ahmad Daud nak berbicara, nak berbual bersama dengan Kak Oji kita nanti, boleh juga insya-Allah. Kalau ada masa kita akan bukakan talian. Seterusnya kita ada kongsikan juga tentang diet trend terkini, diet betul ataupun diet salah. Berapa kg dah turun? Awak mesti nak tanya saya kan sebenarnya. Awas Encik Ahmad. Tak. Dia selalu. Bukan. Jangan tanya. Jangan tanya. Okey. Kita nak lihat seketika kembali selepas ini nak cerita diet betul ke diet salah ni. Awak ni. Lihat seketika. Okey, kembali kita berdamai dengan ilmu tentang diet, juga satu ilmu yang soalan-soalan yang sensitif kita elakkan daripada tanya bila berkaitan dengan berapa berat anda, berapa banyak turun. Itu soalan-soalan yang agak sensitif ya untuk setengah. Tapi kita nak cerita tentang trend diet ni. Kan? 2021 ni kita nampak trend dia berbeza-beza. Ada keto diet, ada intermittent fasting. Macam-macam ada. Takut nanti orang main buat je kan. Betul. Tanpa ilmu, kita akan takut nanti memberi impak juga kepada kesihatan dia. Ataupun kita kena macam analisis dulu. Okey, badan macam ni apa yang sesuai. Betul. Mungkin kalau ada penyakit macam ni apa yang sesuai. Jadi itu yang paling penting. Dan tidak bersama dengan pegawai dietetik untuk berkongsi, tapi kita ada laporan kita tanya. Betul. Kita ada nak anda saksikan terlebih dahulu laporan mengenai trend diet ikutan ramai. Apa agaknya trend terkini? Jom sama-sama kita saksikan. Sebut sahaja mengenai diet atau menukar tabiat pemakanan, kebiasaannya fokus utama dan objektifnya adalah untuk kelihatan kurus dan mencapai berat badan yang ideal. Walau bagaimanapun, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengawalan diet supaya fizikal dan mental kekal sihat. Dengan suasana dan persekitaran gaya hidup masa kini, pelbagai trend diet menjadi bualan hangat dan dikatakan dapat membantu mengurangkan berat badan. Antaranya seperti puasa selang hari atau lebih dikenali sebagai intermittent fasting, ketogenik atau diet rendah karbohidrat namun tinggi lemak. Diet Mediterranean pula adalah pengambilan makanan laut sahaja dan diet paleo atau dikenali sebagai pola makan zaman Paleolitik dan diet Atkins yang menjadi pilihan dengan pengambilan protein sahaja.
Namun, adakah jenis-jenis diet ini dapat menjamin penurunan berat badan diikuti dengan kesihatan badan yang baik? Pemakanan yang seimbang harus menjadi keutamaan bagi pengawal diet yang ingin menurunkan berat badan secara sihat. Pengamalan suku-suku separuh atau pengambilan kuantiti makanan yang seimbang begitu digalakkan selain disertai dengan senaman ringan yang boleh dilakukan sebagai rutin harian. Justru itu, individu perlu bijak dan mengatur pengambilan kalori dan bersenam untuk membantu menurunkan berat badan. Baik, nak masuk 2022 pasti ramai yang nak idamkan badan idaman kan, nak betul. seri belangsing, tapi masih tak menjadi. Kenapa? Akan dibawa ke tahun hadapan lah untuk misi-misi tahun ini. Okey, kita nak huraikan kenapa agaknya diet anda tidak menjadi. Adakah anda mengikuti trend yang betul ataupun salah? Kita nak bersama dengan pegawai dietetik Encik Muhammad Hazrin Hussein dari Jabatan Dietetik Pusat Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum Encik Hazrin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Itu dia. Okey, baik Cik. Cik Azmin, saya tanya, disebabkan limpahan maklumat dia daripada Instagram lah, TikTok semua, kita dapat macam-macam info tentang langsing ni. Betul. Sampai kita rasa keliru ikut yang mana satu. Dengar ini macam meletup, okey buat ini, kemudian buat ini. Jadi Tengok sekali- testimoni gempak je nak ikut kan. okey. Macam mana rasanya dari segi peningkatan ilmu bertambah, tapi dari segi pelaksanaan dan kefahaman tu macam mana yang dapat dilihat sepanjang tahun 2021 ni, Cik Azrin, silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana jemput saya hari ini. So, bila sebut tentang diet, sudah pasti seharusnya kita mengamalkan diet yang sihat dan juga gaya hidup yang sihat. Okey, tapi masih juga ramai yang mungkin memilih untuk buat diet-diet yang macam tadi, ketogenic diet, intermittent fasting dan sebagainya, sebab dalam diet ini mereka mudah untuk dibuat dan cepat untuk mendapat keputusan. So sebab tu mungkin ramai yang di antara kita berminat untuk buat diet seperti itu. Tetapi bila kita memilih untuk buat diet yang saya kira sebagai satu diet yang ekstrim ini, sudah pasti kita ada kesan-kesan negatif yang mungkin orang yang amalkan tu perlu tahulah. Okay? So bila sebut tentang diet-diet yang macam ini, first kita risau kalau kita buat diet yang ekstrim seperti ini boleh menyebabkan satu is the weight rebound lah. Okay, weight rebound. Bila kita buat diet yang tak sihat, so mungkin berat badan kita akan menurun, tetapi kesan pada masa akan datang mungkin berat badan kita akan meningkat. So benda tu pun tak baguslah untuk kita dapat. Okay, bila jadi berat badan meningkat, so at the end seseorang itu dia akan rasa tertekan dan itu yang menyebabkan dia give up untuk buat diet lagi. Okay. So then yang kedua, bila kita tengok diet-diet ekstrim ni, so harusnya kita kena dapatkan pandangan daripada pakar pemakanan ataupun pakar perubatan, sebab tak semua yang boleh lakukan diet ini. Sebagai contoh macam intermittent fasting, mereka yang mengandung ataupun mereka yang plan untuk mengandung tak sesuai untuk buat. Mereka yang ada masalah diabetes, contohnya yang tak terkawal, so ini juga tak sesuai untuk mereka lakukan diet ekstrim seperti ini. So benda yang macam inilah yang seharusnya kita terangkan kepada pengguna ataupun orang yang plan untuk buat diet plan seperti ini, supaya mereka betul-betul sesuai ataupun tak adalah kesan buruk yang berlaku kepada mereka. Kadang-kadang kan bila kita sampai satu tahap tu dah diet tapi dia stagnan dekat satu berat yang tak turun-turun. Tapi kita dah mengamalkan diet dah pada ketika itu. Apa sebabnya boleh terjadi perkara itu? Okey. So diet ni dia seperti balance lah. Okey. Berapa yang kita ambil adalah bergantung kepada penggunaan kita seharian. Sebagai contoh, kalau kita gunakan 1,500 kalori sehari, so kita ambil 1,500 kalori dari makanan, maka berat badan kita akan maintain. So bila berat badan stuck macam tu, mungkin pengambilan makanan kita dah jumlahnya sama dengan penggunaan seharian kita. Untuk menurunkan berat badan, kita kena tengok balik diet yang kita ambil itu, adakah kalori kita tu sebenarnya lebih ataupun sama, ataupun sepatutnya kita kena kurangkan untuk turunkan berat badan. Bermaksud disiplin kena tinggi ke macam mana, Cik Azrin? Mungkin sebelum makan tu kena ada calculator, Kira kalori dulu kan. kemudian apa nak dirancang aktiviti apa. Macam mana untuk dapatkan satu yang betul-betul berkesan, ataupun bergantung juga kepada tahap metabolisme badan ataupun juga faktor usia, genetik semuanya yang memberi impak kepada kelangsingan dan sebagainya, Cik Azrin. Okey, betul. So metabolisme badan ni dia ada banyak faktor lah. Antaranya tadi betul usia.
bila usia kita meningkat, so metabolisme badan kita mungkin akan menurun. So mungkin susahlah untuk orang yang berusia untuk turunkan berat badan berbanding orang-orang muda. Yang kedua, jantina. Kalau perempuan mungkin lebih sukar lah untuk turunkan berat badan, metabolisme badan mereka lebih rendah dari lelaki. Kalau kita nak makan kat luar, of course kalau kita nak kira kalori tu mungkin susah untuk kita calculate ataupun nak kira portion tu kan. So tetapi kalau dari segi pemakanan, dari Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada share kan, salah satunya adalah pinggan sihat. Pinggan sihat ini kita boleh tengoklah kita punya makanan itu adalah seimbang. Setiap masa makan dan setiap masa makan kita tu ada setiap nutrien yang diperlukan. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada serat yang cukup. So itu yang boleh kita gunakan. Yang kedua, kita boleh juga rujuk kepada piramid makanan yang dikeluarkan. Okey, kita tengok apa yang perlu ambil lebih, apa yang perlu ambil kurang. Itu yang suku-suku separuh tu ya? Yes, betul. So suku-suku separuh tu salah satu cara lah untuk kita tengok makanan kita tu seimbang ataupun tidak. Yazrin, suku-suku separuh, tapi bila hari kedua masuk pergi kenduri ya. Sekarang ni macam mualimah macam-macam. Sekarang pula kan setiap minggu, kadang bukan tiap minggu, hari-hari dah ada orang kahwin sekarang kan. Okey, cabarannya di situ, tapi kita nak sambung perbualan bersama dengan Encik Hazrin. Sebelum tu kita nak dengarkan dahulu ini pengakuan daripada salah seorang yang pernah mengamalkan diet trend yang salah. Apa impak terhadap badan dan kondisi kesihatannya? Jom sama-sama kita saksikan. Tanpa mengira jantina, lelaki maupun wanita, seakan menjadi trend untuk memiliki bentuk badan yang langsing juga kesihatan yang baik. Pelbagai cara diamalkan bagi mendapatkan tubuh badan yang ideal dan menawan. Namun, tidak semua amalan diet yang dilakukan memberi kesan yang positif. Muhammad Sharifuddin Abu Qasim, 35 tahun, adalah salah seorang yang mengamalkan diet yang salah sehingga menyebabkan berat badannya semakin bertambah hari demi hari. Dulu, berat badannya pernah mencecah sehingga 140 kilogram. Namun, dia kembali berusaha untuk melakukan diet yang betul dan berjaya menurunkan berat badannya sehingga 60 kilogram. Sebelum ni saya pernah cuba untuk tak makan malam. Mula-mula tu dapatlah bertahan dalam 3-4 hari kan. Lepas tu bila kawan ajak makan malam ke apa semua, kita belasah balik. Ada juga saya try buat macam keto, ambil macam protein saja. Itu pun sebenarnya menjadi juga mula-mula. Tapi bila datang raya, bila datang majlis-majlis makan, macam kita lah yang kurang self control. Tapi kadang-kadang bila fikir balik, cara pengambilan keto tu pun saya salah juga. Mungkin masa tu tak cukup ilmu lagi lah. Dalam 2 minggu tu dapat turun dalam 8 kilo dan lepas tu dia naik balik ke 5 ke 7 kilo. Sekejap je dalam 2-3 hari. Pada tahun 2016, atas nasihat doktor, Sharifuddin terpaksa menjalani pembedahan bariatik. Ada satu event yang saya pergi sama-sama dengan kawan-kawan lain. Masa dalam event tu saya ada buat aktiviti yang mungkin aktif sikit lah. Tapi masa aktiviti tu saya macam rasa macam kena heart attack lah. Memang sakit dekat dada ni. Bila saya jumpa pakar jantung kata jantung tak ada masalah, yang masalahnya gemuk sangat. Jadi dia cadangkan untuk buat bariatric surgery ni dan keluar surat terus daripada pakar untuk refer terus ke situ. Masa itulah doktor untuk pembedahan pula yang suggest untuk buat pembedahan macam ni. Pembedahan bariatik ini dilakukan bagi membantu mengawal masalah berat badan dengan mengecilkan saiz organ dalaman perut. Saiz perut yang kecil juga akan bertindak balas dengan hormon untuk mengurangkan rasa lapar. Sebelum ini, Sharifuddin juga kerap tertidur sambil memandu akibat badannya yang mudah letih. Namun, penampilan barunya kini telah mengubah kehidupan dan memberi keselesaan kepada dirinya.
Dia semakin aktif bersukan dan gemar melakukan aktiviti riadah untuk gaya hidup yang lebih sihat. Dia hidup baru ya. Ya, terus macam berbeza. bersalin kulit sendiri. Okey, kita bercakap tentang penurunan badan. Lepas tu katanya sehingga pada tahap kena buat pembedahan bariatrik tu. Mungkin Cik Azrin nak komen sedikit tentang perjalanan penurunan berat badan yang dialami oleh si pengaku tadi. Adakah itu yang disarankan juga bagi mereka yang mempunyai lebihan berat badan yang dianggap obes? Okey. Kalau tengok video tadi, pesakit itu dia menjalani bariatrik. Bariatrik ni adalah salah satu alternatif kepada mereka yang mempunyai BMI ataupun berat badan yang berlebihan yang mungkin membahayakan kesihatan, dan doktor akan memberikan saranan untuk buat bariatrik. Dan bila kita buat bariatrik surgery itu, of course selepas itu perlu ada rawatan susulan bersama dengan dietitian untuk melihat diet sehinggalah berat badan capai kepada tahap yang kita target. Berbeza dengan diet yang mungkin biasa kita buat, bukan daripada pembedahan, diet yang sihat. So itu yang disarankanlah kepada mereka yang tak plan untuk buat bariatrik tapi ingin menurunkan berat badan dari segi diet. So boleh juga kita amalkan amalan gaya hidup sihat itu sendiri. Sebenarnya berapa, ada orang kata 80% ni bergantung kepada makanan. Yang lain tu senaman. Jadi kalau ikutkan macam mana untuk yang mereka yang menjadi beginner ni, tiba-tiba kita tengok orang ni slim, dia terus buat yang drastik ni. Apa yang paling ideal untuk peringkat awal ni, untuk permulaan supaya tidak ada sebarang kejutan kepada tubuh badan? Okey. So betul, untuk untuk diet yang sihat kita kena buat secara perlahan-lahan dan konsisten. Itu yang paling penting lah. Pertama yang perlu kita tahu adalah berapa keperluan sehari yang kita perlukan, iaitu kalori yang kita perlu ambil dalam sehari. So itu boleh kita bincangkan dengan pegawai dietetik. Yang kedua, yang kita mengawal portion makanan kita. So portion mungkin dulu besar, satu pinggan nasi, tapi mungkin slowly kita turunkan kepada separuh saja, ataupun lepas itu baru kita turunkan kepada supu sahaja. So slowly. So itu lebih mudah untuk diikuti lah. And then yang ketiga yang paling penting saya rasa ialah menjaga masa makan. Menjaga masa makan dengan teratur dan konsisten, itu yang paling penting lah. Okey, ada orang dia nak diet, first thing dia buat adalah dia stop makan malam contohnya, ataupun dia stop makan sarapan. So itu bukan salah satu cara yang betul lah. Yang cara yang betul adalah kita jaga masa makan secara konsisten, ambil sarapan tengah hari, makan malam. Kalau nak ambil snack dalam antara masa makan tu pun tak ada masalah. And then of course yang paling saya rasa terlepas pandang adalah minum air secukupnya. So sehari saranan secara umum adalah 2 liter sehari atau 8 gelas sehari. So bergantung kepada aktiviti. Kalau kita ada banyak berpeluh, mungkin perlu lebih daripada 2 liter sehari. Okey. Okey, Encik Azrin, untuk yang terakhirnya soalan saya, berapa sebenarnya penurunan berat badan yang kita anggap ianya mematuhi kepada diet yang betul? Kadang-kadang dalam sebulan ada orang share testimoni turun sampai 10 kilo. Okey, ke sebenarnya diet dia tu kan nampak macam terus langsing, tapi penurunan berat badan bagaimana yang disarankan yang mengatakan kita ni mematuhi diet yang betul? Silakan. Okey, so penurunan yang ideal untuk mereka yang nak turunkan berat badan adalah 2 ke 4 kilo sebulan. Dan sebenarnya memberi kesan positif kepada seseorang itu sekiranya dia dapat menurunkan berat badan 10% dalam masa 6 bulan. Contohnya kalau beratnya 100 kilo, so turun 10 kilo dalam masa 6 bulan telah boleh memberikan kesan positif kepada kesihatan seseorang individu tu. Itu dia. Baik. Semoga memberi manfaat pada perbincangan pada hari ini. Terima kasih pada Cik Muhammad Hazrin Husin, Pegawai Dietetik Jabatan Dietetik Pusat Perubatan Universiti Malaya, berkongsi ilmu dan untuk kita memantapkan lagi rancangan untuk kekal sihat. Ya, kurus okey, tapi yang penting kurus dan sihat. Betul. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Encik Azrin. Encik Azrin, last sekali, apa trend diet 2022 ni? Kalau kita tahu 2021 ni kan keto kan. Mungkin tahun 2022 apa agaknya trend yang akan di viral ataupun yalah orang kata menjadi ikutan? Tak tahulah. Mungkin intermittent fasting mungkin akan jadi popular juga, Kembali ataupun popular. akan datang mungkin ada produk-produk
very low calorie diet, mungkin dah akan mula keluar lah. Okey, baik. Terima kasih banyak ya. Kita nantikan 22 yang baik. begitu bermakna. Okey. Terima kasih Encik Azrin. Itu dia trend apa pun mungkin yang akan berlaku pada tahun 2022 Saya nak ini. tunjuk sikit sebenarnya seorang jurukamera depan ni, Cik Amir ni. Dulu dia sedikit macam gempal, tapi ternyata keluarga dia ada badan besar dan beri impak kepada lutut. Betul. Jadi dia pun tiba-tiba saya tengok macam tak kenal. Jadi memang slimkan badan untuk tujuan kesihatan. Jadi kita PM to P, apa tipsnya? Nanti kita tunjukkanlah. Jadi pembuktian. Tapi ada setengah orang, dia memang makanlah macam mana pun, banyak macam mana pun, seperti orang sebelah ni, dia tetap akan mempunyai tubuh yang macam gitu. Awak cuba tengok 10 tahun lepas MSI. Sama ke tak dengan Petri sekarang ini? Okey. Apa nanti dia masuk ke dalam konti untuk tunjukkan kehidupan di belakang pula. Okey, kita nak kongsikan kepada anda semua pula. Ini satu DIY segmen di mana idea untuk anda letakkan speedometer di basikal. Jadi tahu bagaimana kelajuan, dapat mengawal kelajuan sekaligus dapat membaca kelajuan anda pada ketika itu jika anda mengayuh basikal. Okey? Okey, menarik. Jom sama-sama kita saksikan. Pernahkah anda terfikir bagaimana cara mengetahui kelajuan dan jarak kayuhan sewaktu menunggang basikal? Meter kelajuan atau speedometer adalah alat bagi mengukur kelajuan sesebuah kenderaan darat. Selain siap dipasang pada basikal, meter laju ini juga boleh dilakukan sendiri atau do it yourself dengan cara yang mudah. Apa yang diperlukan adalah meter kelajuan yang boleh didapati di mana-mana kedai sukan maupun kedai peralatan yang bersesuaian. Ini antara peralatan yang terdapat dalam bungkusan meter kelajuan yang dibeli. Bagi peralatan tambahan, anda perlukan pita pelekat, pita pengukur, pen penanda, sebilah gunting, tisu dan pemutar skru. Mula-mula, pasangkan magnet meter kelajuan pada jejari rim basikal. Kemudian, pasang penderia magnet atau magnetic sensor pada besi pemegang tayar. Pastikan magnet berada di bawah atau di atas sensor. Lap pada bahagian tersebut. Ikat penderia menggunakan pengikat kabel. Pastikan jangan terlalu ketat. Buang lebihan pengikat kabel yang tidak diingini. Seterusnya, pasang tapak meter berkomputer pada pemegang bar basikal. Pastikan kunci klik menghadap bahagian belakang basikal. Seperti yang anda lihat, meter kelajuan ini dipasang sedikit condong, bertujuan memudahkan kita melihat kelajuan ketika mengayuh basikal. Ukur diameter tayar seperti yang ditunjukkan. Lakukan satu pusingan. Dan tanda. Ambil ukuran penanda pertama dan kedua tadi. Kemudian, tekan dua butang pada meter kelajuan serentak selama 3 saat. Nombor yang tertera perlu diubah kepada 1530. Tekan butang kanan dan anda selesai bahagian ini. Seterusnya, buat sedikit kekemasan wayar pada basikal. Dan siap. Bersama dengan kami di Malaysia hari ini 10:06 pagi. Okey, kali ini kita nak berkongsi kepada anda semua. Duk sibuk kan sekarang semua bisnes jenama sendiri, keluarkan kosmetik sendiri, keluarkan produk sendiri. Jadi apa perjalanannya, bagaimana sumbernya ataupun mungkin prosedur yang anda perlu tahu, kita terus sahaja berkongsi dengan anda. Kita nak bersama dengan pengasas produk Lega Supplies. Kita ada Puan Nur Hazrin Muhammad Ramzi. Apa khabar Puan? Khabar baik. Okey, dan juga kita bersama dengan Encik Muhammad Suhaili Zainal selaku Pereker Grafik produk Lega Supplies. Betul. Depan ni ada macam-macam packaging, macam-macam barangan. Okey. Mungkin yang pertamanya nak berkongsi dengan kita, ceritakan sedikit bagaimana bermulanya perniagaan ini. Silakan. Okey, kalau nak cerita sepanjang 4 tahun bisnes ni memang panjang lah. Ya, betul. Jadi kita pendek kan. Basically produk Lega ni kita ada kita buat OEM. Jadi daripada OEM ni sebenarnya kita tak buat dalam Malaysia. Di produk Lega Supply alhamdulillah kita ada 8 kilang bersama kita, tapi kilang-kilang tersebut semuanya di luar negara. Jadi macam mana saya bermula, bila saya
saya sendiri jadi founder kosmetik sebelum ni lah. Pada kalau tak silap saya pada tahun 2016. Tapi masa tu kita punya packaging kena cari tempat lain. Kita punya packaging kotak-kotak dia tak cantik sangat. Jadi bila kita buat di luar negara ni, macam saya cakap, kita ada 8 kilang, which is 4 di China, 1 di Korea, 1 di Japan, 1 di Thailand. Okey, apa yang produk Lega ni tawarkan kepada mereka yang berminat? Okey, untuk apa yang produk Lega tawarkan, saya rasa saya boleh bagi pada Suhaila kat sini. Untuk kita punya produk, kita sediakan daripada A to Z, daripada idea, design sampailah ke production dan barang sampai hantar ke office diorang sekali. Final product. Sampai ke final product. Jadi end user akan dapat terus final daripada packaging dan sebagainya semua. Setiap production kita memang ada certification, which is kita ada FDA, kita ada KKM, NOT, semua certification yang penting untuk keluarkan kosmetik jenama anda sendiri. Ya, itu yang rumit tu sebenarnya kan, banyak prosedur yang perlu dijalankan. Okey, yang terakhir sekali mungkin kita nak cepat-cepat kongsikan bersama dengan mereka, kenapa memilih untuk menghilangkan produk-produk ini di luar negara dan bukan di Malaysia? Baiklah, bila kita bercakap tentang luar negara, kita bercakap tentang skop yang lebih besar. Ianya adalah skop antarabangsa. Jadi kepelbagaian produk tu di sana adalah lebih berbanding di sini. Bukan kita kata lokal tu tak elok, tapi bayangkan di China, dia punya kilang pun sama besar dengan padang bola sepak. Jadi kepelbagaian produk yang rare dan unik tu yang menjadikan founder-founder di bawah produk Lega Supplies ni, dia rare. Dia tak, persaingan dia lebih kurang berbanding dengan produk di lokal. Ya. Bagaimana kalau penonton kita hari ini nak cuba untuk lakukan jenama sendiri, nak hubungi siapa dan apakah urusan yang paling mudah untuk hubungi kalian? Silakan. Boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih terutamanya di Malaysia hari ini. Malaysia hari ini. Jadi untuk hubungi produk Lega Supplies adalah dengan cara boleh ke laman web kami www.productlegasupplies and then ataupun boleh ke 0112212328. Kita dah ada di skrin. Boleh tengok. Cepat-cepat ambil gambar ya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nur Hazrin dan juga Encik Muhammad Suhaili. InsyaAllah mana tahu hari ini penonton kita nak adakan produk sendiri. Inilah masanya untuk anda ambil peluang ini untuk hubungi mereka. Kita nak teruskan perkongsian kita bersama dengan Petri Yahya untuk perkongsian dari meja Medsos. Silakan. Okay, baik, terima kasih Ani. Kita pastinya nak tahu apa yang berlaku dan juga mungkin di sekeliling kita apa yang terjadi. Dan kita mulakan dulu dengan perkongsian melibatkan kemalangan sebuah bas ekspres yang mana merempuh 10 kenderaan lain di seberang jaya Pulau Pinang. Dan ini melibatkan kawasan di sekitar Juru. Ini visual ataupun video yang tular. Anda perhatikan, rempuhan yang kuat itu telah pun menyebabkan 10 kenderaan di depan tertolak. Dan implikasinya, momentum itu sangat-sangat mencemaskan. Dan kalau kita dapat imbas kembali, mungkin tadi arah yang mungkin tak terpandang, tak terlihat, visual bagaimana kelajuan bas ekspres itu telah pun merempuh kenderaan di depan sehingga menyebabkan 10 kenderaan lain terjejas. Ya. Ya, ini berlaku di Lebuh Raya Plus ya, yang mana keadaan ini menyebabkan beberapa kondisi yang serius juga kenderaan yang terlibat. Kadang-kadang inilah masanya untuk orang balik kampung. Kita imbas kembali bagaimana? Okey, laju tu kan? Tiba-tiba je. Bayangkan kita tengah dalam keadaan yang agak stabil, Maduan, tak terlalu laju, ada kenderaan yang tiba-tiba macam tertekan brek. Hilang kawalan. Terus meluru ke depan. Ya, kadang-kadang itulah kata kalau kita bawa kereta hati-hati pun boleh kecelakaan ini boleh berlaku apabila ada mereka yang tidak fokus dan sebagainya. Kecemalangan ini boleh berlaku lagi. Okey, itu sahaja mungkin perkongsian kita dari meja Medsos. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bersama dengan legendary Fauziah Ahmad Daud. Selepas ini menggegarkan aura MHI. Nama primadona Fauziah Dato' Ahmad Daud tidak perlu diperkenalkan lagi di dalam industri seni tanah air. Bukan sahaja hebat di lakon layar, malah Fauziah atau Oji Ahmad Daud ini turut mempelopori bidang nyanyian, pengacaraan dan juga bidang penerbitan filem dan drama. Anak kepada biduan Dato' Ahmad Daud dan primadona filem Melayu, Seniwati Datin Saadiah ini dilahirkan pada 10 Oktober 1962 di Singapura.
Filem pertama lakonannya pada tahun 1973 bertajuk Hati Batu berjaya dibawakan dengan begitu baik sehingga membuka mata banyak pihak produksi dan juga peminat filem Melayu tempatan. Tentunya filem Azura, Ahli Setan dan Suara Kekasih antara yang masih menjadi ikutan dan tontonan ramai sehingga ke hari ini. Karakternya yang manja, menjiwai setiap watak di samping barisan pelakon yang lain membuktikan primadona hebat ini begitu versatile membawakan apa sahaja peranan yang diberikan kepadanya. Lelaki semuanya sama. Mereka mudah jatuh cinta dan mereka mudah mengkhianati cinta. Setiap anugerah yang diterima menjadi pembakar semangat untuk beliau menghasilkan karya-karya yang terbaik. Bila anda dianugerahkan bakat dari Allah untuk menjadi seorang insan seni, anda mempunyai tanggungjawab iaitu untuk memartabatkan seni, bukan untuk melacurkan seni. Itu dia Pukawan, seorang diva ratu, memang primadona ya. Azura. Kita bersama dengan Azura kita. Kini di talian. Assalamualaikum Kak Oji. Waalaikumsalam. Itu dia. Kak Oji kalau ikutkan kena ada buka dimah sejam tau untuk terangkan Oji Ahmad Daud kan. Betul, tak sempat ni. Okey, kehebatan. Okey, ramai yang kagum dengan kejeritaan Fauzi Ahmad Daud ya. Bila tengok kembali viral dalam gambar lama, ternyata seorang yang jelita, manja, cantik, pesona itu memang ada. Kerana asuhan daripada ibu supaya masuk ke dalam bidang lakonan ke, atau memang sebelum jadi bukan kerana dikelilingi oleh keluarga seni, Kak Oji, kalau ikutkan peringkat awal dia? Punca awalnya saya memang tak meminati seni lakon dan arwah mak dengan ayah menghormati pelawaan sutradara M. Amin untuk mengambil saya dan adik saya berlakon dalam filem Hati Batu. Mereka berkawan kan, jadi itulah mulanya saya memang tak meminati seni lakon. Saya nak jadi penyanyi. Wah, itu sebenarnya. Okey, kita bercakap tentang legasi primadona Fauzia Ahmad Daud ini pada peringkat semua. Dia dah cuba lakonan, pengacaraan, idola dalam bidang pengacaraan sendiri apabila memartabatkan melodi ke satu tahap yang begitu dikenali ramai menjadi pilihan kita. Dan bukan saja itu, ada nyanyian juga. Jadi bila tadi ada sedikit penghargaan diberikan dan ucapannya kata jangan melacurkan seni itu, apa yang dimaksudkan oleh Kak Oji sendiri bila melihat kepada keadaan ataupun industri terkini? Terkini saya melihat industri sudah menjadi kilang pelakon. Okay, which is not a good sign, petanda yang tidak baik. Bila mereka tidak dididik, mereka yang memasuki industri sekarang ini tidak memahami langsung apa itu seni. Seni ini sebuah craft. Okay, mereka tidak memahami itu, mereka tidak dididik tentang tugas dan tanggungjawab menjadi penggiat seni. Tak kiralah, kan seni ini skopnya luas kan. Contoh ambil sebagai pelakon. Tugas dan tanggungjawab pelakon itu. Okey, daripada situ ianya berkembang kepada apa yang anda harus lakukan sebelum anda memasuki lokasi penggambaran. Itu persiapan seorang aktor. Persiapan seorang aktor itu berkembangnya bagaimana? Proses latihan itu amat penting. Sekarang bila kita nak berlakon di dalam drama, tiada script reading. Sedangkan benda itu wajib diadakan. Zaman saya, wajib diadakan. Kerana bila kita mengadakan script reading, kita membuat brainstorming. Kemudian kita melalui proses latihannya, di situ kita mencari. That's where you develop the character, you analyze the character. You know, bukan mudah, lakonan ini bukan mudah. Dan saya adalah pelakon yang... Kak Oji, kita hilang suara Kak Oji ni. Okey, ada sikit gangguan teknikal. Kak Oji, Azura. Mana suara Azura tadi? Secara maya memang itu cabarannya. Okey, habis itu kita saksikan petikan lakonan daripada Fauzi Ahmad Daud. Ya. Ini Suara Kekasih. Antara filem yang hebat juga yang bertahan sehingga kini. Betul. Cerita ini lepas cerita Azura tadi dan kemudian datangnya filem Ahli Setan terlebih dahulu. Dan lepas tu barulah tadi Suara Kekasih. Sampai sekarang Ahli Setan ini jadi fenomena ya. Sampai sekarang. Kekuatan lakonan mereka. Liriknya, setiap dia punya skrip, perkataan yang dikatakan, dialognya. Okey. Ini yang terkini 2021 sedutan filem Ayahanda.
yang 5 gram sangat sekarang ni. Okey, bermaksud lebih daripada 40 tahun ya. Betul. Mungkin menjangkau 50 tahun pelibatan dalam industri seni. Pengalaman yang cukup luas. Ya. Dan sebenarnya saya suka tengok melodi zaman kecil-kecil dulu. Betul. Kak Oji ni dia boleh transform kejap jadi watak ni. Kan? Kejap watak ni. Dengan telefon dekat tepi tu. Okey, satu dia boleh pergi gila-gila yang betul-betul gila-gila. Betul. Dan kalau dia serius watak berlakon memang sedih betul kan? Ya. Maksudnya ada dua range. Sisi yang berbeza. Sisi berbeza dia boleh pergi. Maksudnya memang talented betul lah ya. Macam tadilah kan Kak Oji cakap mereka yang nak masuk dalam industri seni ni bukan saja kena ada 1 juta followers kan sekarang ni, tapi perjalanan anak seni tu perlulah latihan dan sebagainya kan. Dulu kalau kita tanya apakah itu maksud industri seni dengan orang dulu, memang jawapan dia sangat mendalam. Jawapan dia sangat betul-betul memberikan baik, impak kita cuba yang dapatkan besar. kembali Fauziah Dato' Ahmad Daud untuk bersama kita sebab ada ilmu yang dapat dikongsikan pagi ini di Abishai. Ya. Kak Oji. Kak Oji. Ya, saya. Hilang okey, yang penting kita dapat balik. bersama. Tiba-tiba missing in action, tak tahu pasal apa ni. Okey. Kak Oji, tadi soalannya. saya sangat impress Kak Oji di melodi contohnya. Saya masih ingat watak Mariam Mondok ya dalam salah satu watak dilakonkan. Masa tu saya darjah berapa saya tak ingat, tapi berkesan. Bermaksud Kak Oji boleh pergi sampai jadi gila-gila betul, sampai watak sedih yang memang orang rasa macam menangis bersama. Boleh jadi betul. jelita, boleh jadi darah idaman, boleh jadi macam ibu yang garang, ibu yang baik. Jadi itulah semua Oji Ahmad spektrum Daud. Kak Oji boleh pergi. Apa sebenarnya formula yang Kak Oji pegang untuk menjiwai setiap watak dan amanah yang dilakonkan itu? Okey, pertamanya saya harus berterima kasih kepada guru-guru saya lah, Fitri, yang berbalik kepada tanggungjawab itu yang saya nyatakan itu. Okey, kita tahu bila kita diberikan sebuah okey, I'm joining now. Boleh dapat tak? Hai, dapat tak? Okey, boleh. Okey. Okey. Berbalik kepada apa yang dinyatakan itu, berbalik pada diri kita ya, saya bisa mendapat sebuah tawaran. Pertamanya saya akan membaca skrip sebab setiap watak itu pendekatannya berbeza, approach-nya berbeza. Dan saya berpegang kepada kita wajib memanusiakan watak. Nampak? Okey, bagaimana nak memanusiakan watak itu? The small detailing itu yang mencetuskan watak itu menjadi seorang manusia. Kerana ramai yang mempamerkan lakonan sekarang acuan. So acting should be believable. You harus meyakinkan penonton. So berbalik kepada apa jua watak macam melodi, saya blendkan bakat saya yang saya warisi daripada arwah ayah, kerana arwah ayah juga pengacara, dan bakat saya sebagai pelakon yang diwarisi oleh arwah mak. Jadi saya blend benda itu untuk menjadi host yang seperti apa yang saya paparkan di dalam melodi. Dan terus terang saya pernah menyatakan kepada Cik Azhar Burhan untuk saya mengendalikan melodi, izinkan saya menerajang tembok pengacaraan itu. Saya dare to be different. Maknanya saya tidak mahu menjadi pengacara yang stagnan atau redundant. Berbalik kepada memahami konsep rancangan. Ya. Apa yang perlu ada? Apa yang perlu ada Kak Oji pada diri mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang seni ini? Tak kira dalam bidang pengacaraan, lakonan dan sebagainya yang mungkin sekarang ini industri kita dahagakan. Pelakon yang intelek, pelakon yang bermutu. Saya sekarang dalam proses mengarahkan sebuah short film ya. Besok saya akan mengarahkan short film. Saya tak jual pelakon. Saya jual story. Saya jual mutu. Okey, saya menggunakan semua student-student saya yang baru memasuki bengkel saya yang baru saya adakan ni. Saya berani mengambil risiko itu. Kerana mereka ini mempunyai bakat, mereka mempunyai komitmen, mereka mempunyai keyakinan untuk mereka mencetuskan warna di dalam industri. Cuma mereka tiada rupa yang diinginkan yang juta-juta followers. Alright? So, it doesn't matter you want to have berapa banyak followers pun. But you need to have basic before you masuk set penggambaran. Macam kita belajar mengaji lah, Fitri. Ya. Sebelum ke Quran, kena iqra' dulu. Betul. Simple as that. Ya, kena kenal dulu huruf-hurufnya ya. Tapi Kak Oji, sekarang ni sekeliling kita banyak tarikan lah. Ada
mungkin dia berlakon TikTok sikit, dia kata dah okey dah boleh masuk lakonan kan. Sedangkan kali disebutkan perlu ada kajian, perlu script reading, perlukan masuk roh jiwa lakonan tu. Jadi tak semua orang sanggup masuk berkorban ke tahap tu untuk sebuah hasil karya yang perlu dimartabatkan berkata Kak Oji tadi. Macam mana tu? Kerana your work will speak for itself. Suatu hari kita akan tiada. Tetapi hasil kerja kita itu akan sentiasa ditayangkan. We should be proud of our work. Sekarang apa yang berlaku, dan ini saya berani berkata ketika berlaku di hadapan mata saya, ya, bila saya ke set penggambaran, ada pelakon yang langsung tak baca skrip. Langsung tak baca skrip. Dia cuma baca dia punya dialog aja. Pelakon sekarang dia teruja sangat dalam cakap dialog. Dia ni. Dia bagi cakap dialog. Dapat berlakon dengan hero remaja ke hero apa, tak kisahlah. But itu salah. Itu bukan tugas yang dikehendaki, yang dituntut untuk menjadi seorang insan seni, untuk bergelar seorang aktor, aktris ataupun seniman. Kena berani saya harus dididik tugas dan tanggungjawab. Berani dia tak baca skrip berlakon dengan primadona. Terima kasih banyak-banyak primadona Fauzi Ahmad Daud. Saya terhad. Terima kasih Kak Oji luangkan masa memberikan ilmu walaupun sikit ini. Yang penting Oji Ahmad Daud sentiasa memukau lah. Sekarang ni pun viral balik lagu Sejahtera Malaysia kan? Betul. Nampak kan semualah wajah-wajah Oji Ahmad Daud dulu, colour semua dah viral semula dah. Ramai tengok komen tu, orang dulu macam cantik-cantik, kulit mereka nampak flawless. Kan? Kak Oji ada wajah jelita, ada peminat setia, popular, terbaik, semua dah rasa saya tiba masa untuk kembali memberikan ilmu untuk masyarakat. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Oji. Jaga diri, kita doakan kesihatan Kak Oji berpanjangan insya-Allah untuk memberikan yang terbaik dalam industri seni. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih Amin. Itu dia seorang seniwati primadona. Betul. Lepaslah sikit kan rindu bagi mereka yang sangat nak dengarkan suara Kak Oji kan di TV dan sebagainya. Masih lagi berada dalam seni, industri lakonan dan sebagainya. Kali ini mendidik pula anak-anak di bawah ini untuk menjadi yang terbaik. Baik, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Esok kita akan berkongsi dengan anda juga di waktu yang sama. Jaga diri baik-baik dan kita harapkan agar PRN hari ini di Sarawak berjalan dengan lancar sehingga jam 5 petang ini insya-Allah. Okey, teruskan menikmati sanarkan pada kenangan untuk anda. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Cinta dikenang, perasaan